Rural Business Challenge sekali lagi menemui anda bertemankan saya Awal Asyari dan juga kita ada Encik Azri Zahir. Beliau ini adalah merupakan pemenang kategori pengembangan perniagaan untuk RBC tahun 2013. Betul. Apa sumbangan grant bernilai 2 juta ini dah buat kepada iGrow ni sampai dia nampak macam eksklusif sebenarnya? Ya, sebenarnya memang banyak. Grant ini memberi sumbangan kepada pembangunan bukan saja di iGrow, malah kepada seluruh komuniti di Mukim Pulau Tiga ni. Ya. Terutamanya dengan pembangunan agrotourism, pembangunan ekonomi luar bandar. Grant itu telah membantu menyediakan fasiliti mempercepatkan proses untuk kita memajukan kawasan luar bandar. Tapi sebelum kita berkenalan dengan peserta, apa kata kita berkenalan dengan panel-panel penilai yang mana bakal menentukan siapakah di antara 3 peserta layak diberikan dana bernilai RM10,000. Dr. Megat Sani Megat Ahmad Sufian sebagai Ketua Panel Penilai yang juga Setiausaha Bahagian Pengupayaan Ekonomi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Rural Business Challenge ini adalah untuk kita mencongkil usahawan-usahawan belia, terutamanya untuk mereka bersama-sama dengan pihak kerajaan membangunkan ekonomi luar bandar. Datuk Rosham Noor, pelakon, pengacara, usahawan dan pemilik Suhan Movie and Trading Sdn Bhd. Kepada semua peserta RBC, saya harap mereka konsisten dengan idea yang mereka tampilkan dan memberikan manfaat yang begitu besar kepada orang di luar bandar, dan saya harap apa yang mereka present kepada kami menjadi realiti. Encik Irfan Khairi Nur Azmi, jutawan internet yang juga ikon RBC. Dengan adanya program di TV ini, lebih ramai lagi membuka mata tentang peluang-peluang perniagaan dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kementerian kepada usahawan-usahawan. Puan Rina Saleh, juara ikon Gadis Melayu 3 dan pengusaha butik Rina Saleh. Sebab apa yang saya nampak, program ni dia memang fokuskan kepada belia yang berminat untuk buat perniagaan. Sebab apa yang saya nampak pada hari ini sebenarnya orang-orang muda ataupun belia ni memang ada banyak sangat idea. Itu dia, nasib peserta-peserta terletak di tangan penilai ini. Sama ada mereka layak ataupun tidak untuk mendapat dana RM10,000. Untuk itu kita terus saja berkenalan dengan peserta yang pertama untuk RBC minggu ini. Saya mendapat tahu pasal pertandingan RBC melalui media cetak iaitu akhbar, dan saya menggunakan jenama Rizky Light adalah untuk memasarkan produk-produk usahawan luar bandar, khasnya usahawan dari pihak Risda. Dalam perniagaan, masalah ialah peluang. Jadi sekarang ni dah terlampau ramai usahawan yang mengeluarkan produk, tapi tiada usahawan yang memasarkan produk. Jadi saya ambil dari idea masalah itu peluang sebagai membuka perniagaan ini. Sekarang ni kami memiliki sebuah lori pengedaran rak 100 unit, outlet pengedaran 2 unit, dan ada syarikat konsultan yang berminat untuk joint venture menawarkan latihan kepada usahawan-usahawan belia yang lain dari aspek pengedaran. Saya mempunyai perusahaan memproses sos. Jadi saya mempunyai rangkaian untuk memasarkan produk-produk usahawan. Dari segi situlah saya terfikir untuk memasarkan juga produk usahawan Bumi Putra yang lain. Dana RM10,000 tu saya akan membeli rak lagi lah untuk mengembangkan aktiviti pengedaran produk usahawan kita. Saya akan teruskan perjuangan saya ni untuk mengembangkan lagi perusahaan-perusahaan Bumi Putra kita lah. Assalamualaikum. Saya Suhaimi Rosmal, selaku pengurus dan pengasas Restoran Marketing. Tujuan saya memohon untuk memohon basket stand ni, tujuan dia untuk memasarkan produk-produk usahawan luar bandar.
Yang kita kena pasti sekarang ni, kita ni dah terlampau ramai sangat usahawan pengeluar kita ni. Pengedar tak ada. Jadi kat kedai-kedai tu semua tak ada produk. Inilah kawasan edaran kami. Ini produk dia yang kami pasarkan. Satu produk, satu pengusaha. Untuk mengelakkan pesaing sesama sendiri. Ini sos cili tempoyak. Ini telur itik asin. Impak kepada projek ni berjalan, peluang kepada belia membekalkan bahan mentah, satu. Nombor dua, peluang pekerjaan kepada industri penghasilan. Yang ketiga, peluang pekerjaan dalam bidang pemasaran. Sekarang ni, projek ni dah berjalan. Kami kaji dan uji sistem ni dan berharap kepada Kementerian Luar Bandar ambillah projek ni untuk menyelamatkan industri Bumi Putera kita. Sekian, terima kasih. Peluang pekerjaan yang awak wujudkan berapa orang? Program Rural Business Challenge yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan menonton Rural Business Challenge, program yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Sekarang ni, projek ni dah berjalan. Kami kaji dan uji sistem ni dan berharap kepada Kementerian Luar Bandar ambillah projek ni untuk menyelamatkan industri Bumi Putera kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yep. Begitu cepat dan ringkas. Yep. Mungkin kita boleh minta panel juri ada ni komen. Okey, Suhaimi Saya. Okey, sekarang ni awak beroperasi di daerah Bentong. Ya, saya. Jadi kalau katakan awak dibantu oleh Kementerian Luar Bandar, berapa besar target area yang awak boleh pergi? Kalau dibantu oleh Kementerian Luar Bandar, sekarang ni kita ada base dia dekat Pelangai. Kita boleh cover sampai Palung Negeri Sembilan, Fedah Serting, Bera. Kalau bantu oleh Kementerian Luar Bandar, kita akan takluk Kuala Lumpur lah. Sebab kita Bentong dekat dengan Kuala Lumpur. Sebab situlah sebenarnya saiz pengguna yang paling besar sekali. Okey, kalau sampai kalau katakan yang awak cakap tu, berapa peluang pekerjaan yang awak wujudkan, berapa orang? Oh, ramai dah tu. Ni. Dari segi pembekal bahan mentah, dari segi sebagai pekerja dalam industri penghasilan, dari segi peluang kepada sebagai pemasaran, salesman. Syahimi, saya suka dengan semangat yang awak tunjukkan sebagai melalui pertandingan RBC ni pun memang kita nak cari belia yang bersemangat, dinamik dan berfikiran jauh. Tapi soalan saya pula adalah bagaimana anda nak membina jenama Risk Delight ni, jenama perniagaan anda untuk membantu mereka di luar bandar? Untuk jenama, saya akan di samping menggunakan media maya dengan Facebook, di samping kita pun ada macam baju sukan belia. Kita taruh Risk Delight ni, maksud dia macam Coca-Cola lah kan, taja dia punya ni tapi luar bandar punya. Mana dia boleh pergi semua. Saya suka semangat dia. Sekarang ni berapa rack yang awak nak? Saya nak rack ni lah, Datuk Rosam. 600 unit. Dapat ni settle masalah ni usahawan luar bandar kita. Ni kita dah ada rack yang 58. Yang ni rak ni 10 ni saya beli dekat Besi Buruk ni. Dapat 10 unit, beli second hand. Nakkan nampak projek tu berjaya. Lori saya dah ada. Bawa biji ada? Saya ada satu ke. Cukup ke? Kalau ramai-ramai ada Kementerian Luar Bandar bagi, saya nak lagi lah. Boleh saya masuk Kuala Lumpur. Okey, masa pun dah habis. Terima kasih. Okey, terima kasih Jari. Terima kasih. Tahniah. Assalamualaikum. Salam. Datuk Rosyamno benar-benar berminat dengan perniagaan yang dijalankan oleh Encik Suhaimi. Begitu juga dengan panel penilai yang lain. Percaya ke tidak? Jom kita tengok pembentangan peserta kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asrina binti Jamiran, datang daripada Banting, Selangor. Kertas kerja tu lebih kepada untuk saya membantu penduduk kampung khususnya di mana saya berkolaborasi dengan Mina RTC Bukit Kapau untuk kertas kerja yang ni.
membantu suri rumah tangga atau sesiapa sahaja yang berminat untuk membuat mobile spa dan salon dari rumah ke rumah. Mobile ni lebih kepada kita bertemu pelanggan di rumah mereka lah. Maksudnya contoh kalau ada satu pelanggan tu nak gunting rambut, nak facial, so dalam satu masa tu kita boleh buat. Idea tu datang lepas saya berhenti kerja. So saya fikir apa yang saya minat. So saya minat bahagian kecantikan. Saya bergaul dengan usahawan-usahawan yang memang buat kecantikan, yang buat facial. Saya asalnya mula buat facial dari rumah ke rumah. So daripada situlah timbulnya idea tu. Saya perlukan duit RM10,000 tu untuk saya upgrade saya punya training room tu untuk mudahkan orang datang belajar. Okey, saya punya target adalah untuk usahawan melahirkan usahawan. Iaitu saya, maksud saya akan duplicate diri saya lah macam saya cakap tadi. Bila saya mengajar, akan ramai lagi orang yang boleh menjadi seperti saya. Sebab kalau di Mini RTC Bukit Kapar contohnya, di dalam Mukim Kapar sendiri mempunyai 14 buah kampung. So kalau saya berjaya melahirkan tukang gunting rambut, so saya fokus tukang gunting rambut ya bersama sahabat saya ni, Miss Sally ni. Saya fokus gunting rambut sebab kalau saya berjaya melahirkan tukang gunting rambut di situ, memang sangat baguslah untuk orang kampung sebab kita dah buat research bersama dengan pengurus Mini RTC itu sendiri, memang tak ada tukang gunting rambut Melayu perempuan di daerah Mukim Kapar. Tapi kan sebelum juri nak bertanya soalan, saya nak tahu dulu, berapa anda akan charge mereka untuk anda mengajar mereka potong rambut? Contohnya? Okey, contoh macam tahun lepas saya banyak mendapatkan dana daripada Giat Marah lah, syukur Alhamdulillah. Tapi biasa untuk personal charge, saya cuma charge kepala patung RM30, upah saya mengajar RM10. So cuma RM40. Tapi kelas tu kena ada maksimum peserta lah, at least 10. Okey. 10. So daripada situ saya dah ada ni lah income. Okay. Tapi setakat yang dilatih lah, berapa ramai yang dah terlibat dalam ni bidang keusahawanan ni? Bidang keusahawanan kalau di Bentong Pelangai saya dah lahirkan satu, dia dah berjaya buka kedai lah. So yang itu kira di antara kejayaan saya yang paling hebat lah saya rasa sebab dia berjaya sampai membuka kedai. Yang lain banyak buat mobile. Okey, mobile ni pada pengalaman anda berapa income satu bulan? Satu bulan? Ya, satu bulan. Dengan kerajinan dia semualah, berapa income yang awak pernah dapat? RM3,000, RM4,000 boleh dapat. Ni mobile lah, tak kira di... Tak kira sebab saya boleh dapat satu hari, ini satu hari ya saya cerita. Satu hari kalau gunting rambut je, kalau saya charge dalam RM6-7 macam tu, saya dapat 10 orang satu hari dah RM60. Kadang saya datang ke rumah tu, dia tak nak gunting rambut je, dia nak cuci muka sekali, dia nak suruh saya basuhkan rambut dia sekali. Kalau satu rumah tu at least dalam 300 saya dah boleh dapat. Okey, berapa lama awak buat mobile sebelum awak buka spa sendiri, kedai sendiri? 2011 hingga 2014, 3 tahun lah. 3 tahun. 2011. 2 tahun lebih macam tu. Apa yang saya suka adalah anda ambil peluang Mini RTC yang ada, dan juga memeriahkan lagi keadaan, dan juga di samping nak membantu lagi ramai lahirnya usahawan-usahawan mobile seperti anda. Bagaimana anda nak maintain quality mereka yang anda dah didik, mengajar, quality dalam nak potong rambut orang lain, beautician dan sebagainya? Sebab saya tahu RBC mempunyai hadiah sejumlah yang cukup besar. So untuk masa ni saya collaborate dengan Mini RTC Bukit Kapar. Saya dah berbincang dengan dia. Sekiranya saya menang hadiah ni, saya akan letakkan satu kerusi, satu cermin dan satu sinki untuk basuh rambut. So bila setiap minggu saya turun ke Mini RTC tu, saya dapat tengok perkembangan saya punya pelajar-pelajar yang saya dah ajar. Sebab kalau kita mengajar 10 orang pun, tapi nak mendapatkan 10 orang yang minat gunting rambut memang susah. Tapi itu adalah jihad saya. Saya akan lahirkan seramai yang mungkin. So kalau ada dapat dana ni, di Mini Bukit RTC Kapar saya dah berbincang dengan Puan Siti Zubaidah, saya akan bagi macam itulah, maksudnya lebih advance. Diorang bukan setakat gunting rambut, diorang belajar treatment, rebonding, colour. Itu impian saya sebenarnya. Okey. Itu masa pun dah. Alright, terima kasih. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Panel penilai memuji Puan Asrina kerana bijak mengambil peluang dan menggunakan Mini RTC sebagai lokasi pembelajaran. Adakah dia akan berjaya membesarkan kelas dan perniagaannya? Dua peserta dah pun selesai mempertaruhkan idea mereka. Sekarang ni tibalah giliran seorang lagi peserta yang akan membentangkan rancangan perniagaannya. Menarik ataupun tak, sama-samalah kita tunggu. Tapi bukan sekarang, apabila kita kembali. Apa pun terpulang pada doktor. Terpulang pada Dr. Megat. Itu yang paling berat sekali tu. Tugasan yang terakhir ni.
Program Rural Business Challenge yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan menonton Rural Business Challenge, program yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Pertandingan Rural Business Challenge ini terbagi kepada 2 kategori. Kategori yang pertama ialah kategori pengembangan perniagaan. Ianya terbuka kepada syarikat-syarikat yang telah pun beroperasi lebih daripada 3 tahun dan sekiranya berjaya, wang grant bernilai sehingga RM2 juta akan diberikan kepada mereka. Manakala kategori yang kedua pula ialah kategori idea perniagaan di mana ianya terbuka kepada syarikat-syarikat yang beroperasi kurang daripada 3 tahun. Dan sekiranya berjaya, wang dana bernilai RM10,000 akan menjadi milik mereka. Jadi kita terus saja ke peserta yang terakhir untuk RBC minggu ini. Program RBC ini sebenarnya yang saya lihat dalam internet itu bagi peluang kepada usahawan untuk memajukan perniagaan mereka. Jadi saya masuk. Program RBC ini saya dapat tahu daripada internet dan juga kawan-kawan. Assalamualaikum, nama saya Fakrul Abidin Abdullah. Silakan. Ya, terima kasih. Saya mewakili syarikat Telaga Malam yang mana syarikat ini adalah syarikat yang mengkhususkan perniagaan peternakan. Kita fokus kepada produk kupang yang mana kita memilih kupang ini kerana nilai nutrisi yang ada pada kupang yang tinggi. Ini ramalan jualan. Ramalan jualan ini kita jangka kita boleh daripada pasaran yang sedia ada kita boleh ambil sehingga setahun kita menjangkakan 1.5 juta sehingga 2 juta income untuk syarikat jika berjaya dilaksanakan. Secara kesimpulannya, kita sangat optimistik menyatakan yang produk kupang ini sangat boleh diperkenalkan, sangat boleh dikeluarkan disebabkan potensi pasaran yang sangat tinggi. Saya nak tanya satu soalan. Ya, Okey, tapak dah ada ke? Tapak Pulau Winting itu memang dah ada. Siapa punya? Dia di bawah Majlis Daerah Yan. Yalah, saudara dah ada ke tapak tu? Tapak tu kita dalam research, kita minta dengan Majlis Daerah Yan dan tapak tu belum ada. Okey, sekarang ni maksudnya saudara belum memulakan peternakan ni lagi? Research dah dibuat 6 bulan dan surat-surat kebenaran kita dah ambil. Cuma kita perlukan dana sebab kita melihat nilai projek yang besar, 1.7 juta sebenarnya nilai projek ini. Dalam cadangan anda kata nak eksportkan kupang ni ke luar negara. Ya. Okay, bagaimana nak bersaing dengan contohnya kupang di New Zealand yang dah memang popular dengan kupang? Bagaimana? Ya, memang. Apa strategi anda? Strategi yang kita jangka, yang kita rangkakan, yang kita telah research, buat research, kita konteks dengan syarikat-syarikat pharmaceutical daripada New Zealand dan kita perkenalkan produk kita yang mana produk kupang yang diternak di sini tahap kualiti dia lebih baik daripada yang diternak di Norway dan di kupang. Awak tak rasa yang awak punya keinginan yang terlalu besar sedangkan dalam tempatan pun awak belum bukti baru buat research. Kenapa nak sampai kepada peringkat antarabangsa? Sebab saya katakan tadi daripada research kita memang fokus produk domestik. Kita memang fokus untuk pasaran tempatan. Sebab itu kita keluarkan produk tu yang mentah dan juga yang diproses. Kita tak keluarkan produk untuk pharmaceutical. Kita menjangka ke depan. Kita jangka ke depan, kita mahu produk ini dapat dipasarkan di antarabangsa. Sebab tu kita kena research dah dibuat untuk tempatan supply. Ada tak produk pharmaceutical yang menggunakan kupang? Tak ada lagi. Di pasaran tempatan belum ada lagi syarikat yang keluarkan produk pharmaceutical untuk pasaran tempatan. Ini masalah ni kalau sekarang ni bela pun belum, bela kupang pun belum. Lepas tu nak buat proses pula nak hantar keluar negara. Kita daripada bajet kita, daripada research kita, daripada proposal yang kita submit tu, kita tak buat produk pharmaceutical. Kita buat produk bela mentah. Kita supply mentah. Cuma jangkaan kita ke depan. Kita nak perluaskan perniagaan kita. Jadi basicnya kita akan ternak dalam sangkar, kemudian kita akan jual secara mentah untuk pasaran domestik. Okey, waktu dah tamat. Ya. Okey, insyaAllah kita akan bincangkan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Panel penilai berpendapat kupang sangat berpotensi
Akan tetapi perniagaan ini sangat berisiko dan memerlukan modal yang banyak. Mereka mempersoalkan kemampuan peserta ini. Dapat ke tidak peserta ini membuka perniagaan yang diidamkan. Nampaknya kesemua 3 peserta telah pun selesai membentangkan idea mereka. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan pendapat para penilai tentang idea-idea tadi. Dan siapakah yang anda rasa berhak untuk mendapat dana bernilai RM10,000? Di antara 3 peserta ini, siapakah yang akan dipilih untuk meraih dana bernilai RM10,000 dari Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah? Okey. So bila saya sebut nama tu nanti, sila ke hadapan Dan yang pertama yang saya akan panggil ialah Asrina. Tahniah Seterusnya Syuhaimi. Sila langkah ke dalam. Tahniah Cik Fakru. Maaf, kita jumpa lagi di masa hadapan. Di antara peserta-peserta yang berjaya setiap minggu, siapakah yang layak meraih dana bernilai RM10,000? Segalanya akan terjawab di minggu terakhir. Nampaknya Rural Business Challenge telah pun sampai di penghujungnya. Pastikan anda bersama kami minggu hadapan untuk bersama dengan peserta-peserta yang baru. Okey, jom kita mula. Program ini dibawakan khas untuk anda oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.